welcome to Barat Barat. Nama saya Miri. Dan saya L, where our experience is your entertainment. And bersama kita hari ini kita ada Koir, Vivi, Zaza and Nick. Okay, korang, apa kata korang bagi tahu nama korang dulu dengan nama panggilan, course dengan korang ada course yang banyak kan? Boleh cerita juga korang punya course. Okay. So hi, nama saya Muhammad Demi Ramli. Kat sini orang panggil Demi. And saya dari Science and Social, saya ambil business. Hai, nama saya Umar Isno Hakimi. Orang sini panggil Isno aja. Tapi ada banyak nama lain. Saya Science Social, saya ambil Humanity. Hi guys, my name is Zarif Buhari. Kat sini orang panggil saya Zarif ataupun Zaza from Science Social juga and ambil course business. So, hi guys, nama saya Megat Hezril. Orang panggil saya Megat dan saya pun daripada Science Social RCPU. One and only. Ada 3. Apa nak cerita kenapa korang ambil course yang korang ambil tu? Paling menarik je lah Megat, sebab kita tak pernah jumpa lagi lah. Megat. So 4 orang je ambil. Oh, Jelas ni aku orang je guys. So, kenapa aku ambil arts kan? So, daripada sekolah lagi. Because aku daripada sekolah seni. Wow. shut up sekarang. So, sekolah seni Malaysia Perak. So, dekat sekolah kita orang nak cerita sekarang ke? Kita nak? Boleh. Okay, Seorang-seorang. Okay. So dekat sekolah dulu from form 1 till form 3 kita orang belajar seni muzik, seni tari, seni visual dan juga seni teater. And masuk di form 4 form 5 kita orang kena pilih aliran. So sebagai saya masuk form 4 saya ambil tari. Sampailah form 5 and SPM kita orang ada 11 subjek termasuk subjek teras. Kita orang bukannya belajar seni je. Kita orang belajar akademik juga tapi kita orang punya stream kita orang more to artsy. Oh. Yeah. So why ambil science social because ni one of the macam express link untuk nak masuk degree nanti untuk fakulti seni kreatif and ambil degree in dance. Kalau kau for degree nanti, kau memang masuk kat sini punya ke atau kau masuk Astaka? Since Astaka ni it's with UM. Astaka. Ya, Astaka lah. Macam kan dekat UM dah kan asasi, so senang untuk masuk UM punya lah. UM punya course pun like macam more to researching or thesis kan. Kalau macam Aswara ni it's like more to skill. So macam if you don't have any basic in dance ke, in acting ke apa, memang daripada diploma tu korang akan belajar daripada mula. So bila macam dah ada basic from sekolah seni, why not kita ambil asasi and terus degree. Macam tu. Tapi ada benefit juga kalau korang ambil from diploma and dance, sebab we can tell from the people yang daripada scratch to degree. Kita boleh tengok daripada diploma Aswara to degree Aswara macam mana dia punya build up as a dancer tu daripada terus skip. Ya. Kita tanya Iznul pula. Iznul ambil apa? Business ni? Saya Humanity. Humanities. Okay, Humanities plan degree nanti nak ambil apa? Sebenarnya tak tahu pun lagi. Tapi dah tahu dah tahu. Saya nak macam masuk sosiologi ataupun sosiologi antropologi. Ataupun sekarang ni macam tengah minat ekonomi juga sebab saya dah lepas requirement ekonomi. Ekonomi tak minta pun yang subjek-subjek bisnes sekarang ni. So macam situ juga. So idea dua tu lah. Ataupun yang satu lagi pengajian media. So macam interesting. So saya ambil Mescom sem 2. Kita ambil Mescom. Okay. Saya ingat ambil Iznul ambil law tu. So Iznul macam ada ciri-ciri orang nak ambil law. Tak ada. Saya memang minat law pun, memang minat law. Pada sem 1 tu memang minat law. Tapi dia sem 2 ni, dia jadikan law tu sebagai elective. So rasa macam, tak payah ambil kan Mescom lah. Macam tu lah. Tapi kita minat je law. Sama dengan aku kan. Dia ni ambil Business. business.
Dia ni bukan ada ni ke? Scholarship Oh, ada. Cuba cerita sikit. Maaf. Okay, so shout out to Mara. Saya merupakan scholarship YTB Mara macam Zari juga. So, actually first apa tu dapat pengurusan muamalat. Tapi sebab Mara dia bagi tukar, so saya macam fikir balik saya tak nak pengurusan muamalat. So saya dah belajar sekolah agama pun, so saya macam dah penat belajar bahasa Arab. Saya dah susah belajar bahasa Arab dah. So saya ambil tukar untuk tukar. Saya nak ambil ekonomi. So saya rasa macam jadi scholar Mara ni sebenarnya ada pros and cons juga. Dia punya pros dia is ialah dapat duit kan, siapa je tak nak duit. Tapi kos dia kena bayar balik. Oh, yelah, dia pinjam. Jangan ambil Mara. Okay, tadi Syarah tu marah. Oh, Pengurusan muamalat tu memang dapat ke atau apply? okay, actually pengurusan muamalat tak apply, baik. Sebab kalau nak apply dia ada 3 untuk pengurusan muamalat, undang-undang dengan ekonomi kewangan. So sebenarnya saya lepas 2 je kalau ikut result SPM, pengurusan muamalat dengan undang-undang. So saya tak ambil undang-undang, tapi elektif ambil legal skill, iaitu undang-undang. So saya pun tak tahu kenapa. Tapi so saya macam dari research lah pengurusan muamalat macam mana. Mula-mula so okey lah sebab ingat waktu SEM 2 ni kan baru dia ada pecah-pecah. So ingat macam ambil je lah business kan, dia punya ada untuk khas untuk muamalat yang orang, sebab diorang akan belajar bahasa Arab je. Like SEM 2 ni memang fully dia punya subjek dia semua belajar dalam bahasa Arab. So nanti waktu degree pengurusan muamalat ada subjek bahasa Arab yang memang fully diajar dalam bahasa Arab, yang dia memang orang dari Arab yang datang sini ajar. So Anak tu. saya rasa waktu Anak tu aku macam apik sosial. Apik Oh, ya. Apik sosial. Sosial cantik. So macam sebab tu kalau mendengar pun Sablah ajar bahasa Arab pun macam sebab experience. Yep. Zari pula. Aku ambil business sebab time degree nanti nak sambung dekat Faculty Accounts and Finance. Tapi interestingly, time high school tak pernah belajar pasal accounting ataupun ekonomi. Dulu saya ambil biology. Sama. Sains lah. Lepas tu bila SEM 2 ni tiba belajar pasal account, macam culture shock sedikit lah. Mula kan, dulu macam tak faham langsung. Apa benda debit ni, apa benda credit ni. Tapi macam boleh lah. Okay, ada pandai. Kalau accounting ni memang you have to understand properly lah. It takes time. Like me, I juga ambil SPM, ambil accounting. Time tu memang tak faham langsung lah. Buat cikgu kita lah macam tu lah. Siapa? Faham lah. Cikgu. Macam mana sebenarnya ekonomi ni? Komplain ni. Itu nak ambil kelas juga. Tak, saya dulu memang ekonomi. Saya di sekolah ekonomi. Saya sekolah dulu. So saya ambil ekonomi je. Lepas tu ambil ekonomi dan sosial. Dan sosial ni pun sebab ambil pun sebab dia open time UPU pasal 2. Pasal tu tak ada. So pasal 2 tiba macam menarik lah sebab ada law. Saya pula minat law time tu. Time tu macam terfikir lah ambil lawyer. Tapi bila I belajar pasal law tu macam alamak. Alamak. Susah pula law ni. Okay, something. No, macam tu lah. Kita dah ambil humanity. Sebab kita dah tak minat math. No math. Say no to math. Say no to math. Okay, ni lah. Korang tak, yang 3 orang ni tak cakap lagi kan sekolah. Apa tu korang? Shout out sekolah korang dulu. Quiz ni tak dia dulu sebab dia Korang tahu ada pengalaman yang best ke atau pengalaman tak dapat dilupakan lah dari sekolah. Okay. Boleh cerita sekali. So dulu saya belajar dekat MRSM. MRSM mana tu? Dekat MRSM Sertik. Dari 4 months sampai 4-5 tak. Sama dengan Tra lah. Sama dengan Syarah tu Sentra. So basically tak tahu lah macam bila tengok kat TikTok kan, ramai kat lah orang copy macam masuk sekolah MRSM tu macam semua. Tapi actually it depends lah dekat kita punya surroundings. And alhamdulillah my surroundings macam semua okay je lah. So for 5 years
tak ada lah macam rasa toxic, tapi macam dia kena macam rasa pressure tu rasa sebab lah asrama kan cikgu take care kita basically cikgu and more than macam parents kita lah. So korang selalu macam push buat dia buat tu. So, tapi actually best je. And for me pengalaman paling tak boleh dilupakan itulah, this might be sounds weird tapi aku suka time prep malam. Tahu tak sebab macam vibe gila sebab macam kau boleh lepak dengan member kau sambil study and bawang tadi. Bawang dulu baru study. Apa lagi school kat Atra? Ada. Tapi ada lagi dekat KK11. Nama dia Acuman. Oh, kenal ke? Izina sekolah mana dulu? Saya dulu sekolah biasa-biasa je kat SMKA Syekh Haji Muhammad Said Shah dekat Seremban. Depan sekolah Iman Balkis. Oh, syarat Edinburgh. Sekolah saya dia biasa sekolah agama, like typically sekolah agama. Saya tak ambil sains. Walaupun time tu cikgu banyak paksa lah ambil sains sebab buat pun psikologi, budak bodoh je psikologi kan. Red flag cikgu macam tu. So macam tu. So saya pun macam sebab saya tu saya tak minat gila sains. Saya ambil lah, saya tak minat kan. So saya pun ambil lah ekonomi. Dengan harapan ni kita nak sambung degree ekonomi. Sekarang insya-Allah lah one day kan. So pengalaman tu I mean kehidupan asrama kot. Sebab saya nampak tu macam duduk asrama ni best gila sebenarnya. Like friends, border, kena marah dengan senior dan junior. Itu macam moment lah. Aku nak kena date dengan senior dulu. Sebab aku paling bising dulu kat surau. So diorang pernah sekali diorang pernah panggil aku keluar. Lepas tu diorang suruh aku berdiri setengah baca surau. Dia kata, kau bising Zul. Macam dia kena pumping apa. Dia setengah baca surau tau. Susah je sebab dia lepas. Itulah, I mean like pengalaman duduk asrama tu memang best gila sebenarnya. Dia tak dapat kat mana. Danny. Okay, so saya pun saya Isnur, sekolah agama. Tapi saya bukan SMKA. Saya SAMP, Sekolah Agama Menengah Tinggi Extension Muda kat Gelang, sekolah kluster. Wow. Sekolah sekali. Okay, so dulu saya ambil science stream. So dekat situ ada 4 aliran, sains, account, perniagaan dengan agama. So budak perniagaan je ambil 9 subjek, yang lain semua ambil 11. Sebab ada subjek agama ni memang kita orang kena wajib ambil, ada 3 yang memang fully belajar dalam bahasa Arab. So unit di sekolah ni dia ada asrama, tapi dia boleh sama ada pilihan nak duduk asrama ataupun nak ulang alik. Biasanya half-half. Dia half-half. So macam aku form 1 sampai form 4 ulang alik. Form 4 duduk asrama. Macam SPM duduk asrama. Tapi stay sekolah. So pengalaman kat asrama tu nak cakap macam banyak tak ada banyak sangat. Sebab tak cuma setahun pun duduk asrama. Macam 7 bulan, 6 bulan. Dia maksudnya kalau kau dari form 1 sampai form 4 tu sebenarnya kau ada katil ke? Kau memang tak ada? Tak, memang tak apply pun untuk masuk asrama. Oh, dia kena Dia apply kena lah. Masuk. Dia kena apply sebab Baru tahu. sebab asrama ni. So macam nak cakap ada pengalaman asrama kurang lah. Sebab yelah kita pula masuk waktu form 4, terus senior kan, kena pergi semua tak ada lah. Kau pun junior kan? Kita nak tanya macam daripada sekolah, waktu masuk sini, korang ada tak macam culture shock? Ataupun sebab bagi aku rasa semua orang akan ada culture shock tau. Tapi depends on korang punya point of view masing-masing in terms of apa. So mana tahu kalau korang ada point of view masing-masing, cuba cerita sikit. Kenal? Okay, aku sebenarnya culture shock bila buat berkahwin.
Sebab kita all girls. Aku tak boleh aku macam tak ada interaction dengan lelaki. Lepas tu macam kalau macam apa online, social media pun macam tak kawan sangat pun. So macam tak tahu macam apa macam how lelaki works. Macam tu lah macam nak bekerja sama, nak dalam satu team, dalam satu group ke macam tu lah. So macam bila masuk sini baru aku macam nak explore. So benda tu takes time lah. Macam tu bagi aku satu benda yang berat lah. Sikit awal-awal. Dah lama okey. Ready, you start ready. Macam okay, so saya ada sekolah agama. So macam nak cakap dengan perempuan dekat sekolah agama tu macam kena jaga jarak lah sekolah agama kan. Aku ideal. Tapi saya tak pun. Macam so macam dekat sini apa macam orang freely cakap dengan cara perempuan tu macam bagi saya macam saya akan shock tapi saya macam benda baru lah kan. Tapi saya lebih suka yang itu daripada kat sekolah. Semua kat sini. Betul. Macam saya tak ada culture shock sangat. I am the culture shock. Sebab orang culture shock macam Izzat kau betul ke sekolah agama ni? Kau betul ke sekolah agama ni? Sama. Ada benda. Haram. Bila kita cakap kita sekolah agama macam kau sekolah agama. Kau sekolah agama, kau ambil Arab dulu. Macam, aku ambil Arab dulu. Okay, so aku rasa culture shock satu je kot sini. So, okay, time exam lah. Exam exam macam tu. Aku terkejut boleh buat food. Tiba-tiba dia orang sama telefon benda tak bawa. Macam aku pun tak pun kat luar time tu lah. Lepas tu macam, lu bawa rasa food ke? Itu culture shock aku yang satu tu lain tak ada. Sebab aku senang adapt dengan benda baru. Sebab lah. Kalau satu pula okay lah, ini macam typical lah. Sebab aku kan dulu kan budak asrama. So bila first masuk UM ni, the first time aku pernah tanya kat kawan aku macam sekarang buat apa ke? Kena clear ke apa ke? Sebab dulu kalau kat asrama kan kita selalu kena clear blok, clear asrama untuk pergi solat, pergi prep, kelas semua. So bila masuk UM ni macam dah tu je ke? Masuk dah. Solat semua tak payah keluar. Tak payah. Tak ada orang suruh macam tak ada orang suruh kita nak pergi surau ke. Itu je lah, tak macam shock. Tak ada apa. Tapi betul lah sebab macam kalau kau kuat kalau kau tak kuat macam akan ikut sekati. Betul lah. Berat. Kalau untuk saya, SEM 1 lah saya dia. Dia. Kan lah. Macam balik lambat, macam balik bilik lambat sebab keluar. Pergi makan-makan kan, lepak-lepak. Macam tu lah kata Syah. Macam dulu kan curfew, kita kena balik before 10. Jadi tak asrama pula tu kan. 10. Mana? 10 malam? Mana? Before 6 lah. Asal aku pukul 6 ke? Ya betul, before 6. Ya. And macam balik tu pun prep and then study semua tu kan. Tak biasa lah bila kat sini tak ada macam Zaza kan. Zaza kata kita dah kena ikut rutin dekat asrama. Bila dah masuk sini, the routine is gone. Ya. Macam it's not me. This is not us. Ya. Tu je lah kata shock. Tapi ni culture shock ni. Honestly lah, not really. Aku rasa macam aku dengan sekolah lama aku semua macam sama lah. Ni kat sekolah dengan Anum dulu. But the only thing is aku nampak kat sini dia tak ada macam high council. Oh ya. Kalau aku dulu ada macam high council. Kalau korang nak tahu, dia ada sistem slavery. Kau kena ke? Slavery? Aku tak, aku so far. Tu kau yang buat orang. I was the one lah yang I was the master obviously. Lepas ni kahar. Tapi sekarang tak ada lah.
Aku pun nampak kau solo. But it looks like UN ni macam semua orang they treat each other well lah. They treat each other really. We're loving each other. Aku rasa macam tak ada discrimination ke. No. We love everyone. There's no racism here. Yeah, okay. But nak tanya something lah. Aku rasa ni important lah for you guys. For one of you guys here. Korang dah apply UPU lah. Dah weh. Dah weh. Korang jangan lupa plan PU tau weh. Lagi 3 hari. Lagi 2 hari. UPU, bismillah. Demi masa depan dah. Apa what's your first choice? Actually ekonomi. First ekonomi lah. And then second baru sociology and anthropology. My first choice dance kat UM. And second choice meskom. Meski. Satu benda lah aku curious kat Megat maksudnya dari start sekolah mendengar kan macam start dalam bidang arts. No, daripada middle school lagi. Sekolah rendah lah. So maksudnya Primary. Maksudnya memang daripada kecil join club dance. Cerita lah So, maksudnya- kecil tu yang join TV tu. Oh, korang tahu Parlimen Mini tak? Tahu? Paling mini. Yang macam TV show Parlimen Mini. oh Paling mini. okay. Dulu I'm one of them. Oh Kenapa? Tahun 2017. Season 5. Yeah. Pernah jadi one of the YB lah. Oh, you One of the YB yang pegang Bandar Tun Razak. YB Bandar Tun Razak. Yeah. Wow. And dekat situ lah macam gain to like macam confident to talk depan orang, depan kamera. And yang tu lah. maksudnya memang macam dari kecil memang family macam dah support kan? Oh, memang family background. Oh ya ke? Macam mana semua orang menari? My grandmother dia tokoh dalam tarian lah. Oh, siapa? Can you spill it? Sharifah Mahani. Korang kenal tak Pak Ngah yang composer for Datuk Siti Nurhaliza punya lagu? Kenal? Yang arwah Pak Ngah lah. Dia my macam atuk saudara lah. Oh. Macam tu. Macam tu lah. So bila kecil tu dia ada macam this one production where budak-budak ataupun teenager dia orang akan buat classes for siapa yang nak belajar traditional dance. So join lah dari situ. Saya daripada dulu family tak sokong. Sebab yelah macam ayah saya askar country. Ayah saya serving the country while me dancing. So macam dia bila minat kita macam apa-apa je kita buat untuk nak buat benda tu. So darjah 6 apply senyap sekolah seni. Senyap ya. Oh, maksudnya ni belah-belah mak lah yang support. Yang tu sebenarnya belah ayah, belah mak dia okey je mana-mana. Yang belah ayah yang family art. Macam tu. Tapi not all lah. Macam ada lah settle. So bila dah masuk form 1 tu, dia orang macam start to like support me. So bila fikir balik, sebenarnya masuk asasi mula-mula tak terfikir pun nak sambung in arts actually. Tapi bila dah lama-lama macam why nak keluar daripada benda yang kita grow daripada kita kecil kan. Yes. So tu macam one of the passion yang kenapa nak let go. So baik macam keep with that life kan. And buatlah jadi benda tu sebagai as a professional career. Macam my ambition to macam pursue in this course until dapatkan gelaran profesor tu. Jadi Jadi Sarah Ngah ke Dia jadi pula lah. apply setiap senyap. Dia Dia apply setiap senyap. Dia pula ayah kita. Saya jadi Macam aku tempat tu kan darjah 6 masuk form 1 kan ada macam apply SVP ke Marisan ke. Aku apply SVP dengan sekolah agama tu je lah kan yang sekolah menengah pula.
Lepas tu aku tak tahu pun ayah aku apply MySM tau. Tak kata okay. Lepas tu tanya ayah aku apply MySM apa. MySM aku baru. Tak tahu aku baru. Aku macam search lah dulu MySM aku baru ni apa. First je aku search yang MySM aku baru terbakar. Tak macam basically budak-budak yang masuk aku baru tu yang nakal dia tu tahap macam banyak bully semua tu. Dulu pula kita dia pula kita so macam chance untuk dibully tu so macam tapi satu juga is menyesal lah sebab tak masuk MIS sebab saya tak tahu lah nanti next form itu sebab MIS aku baru IGCSE macam orang ambil macam South Central Steam lah so sebab dapat pula saya kena pergi interview MIS kan saya tak pergi pun tapi deliver MIS tu kawan ayah cakap bila nak cek dah daftar tu saya cakap saya tak pergi interview pun ya maksudnya dapat tanpa interview bukan siapa ni tak kira Ada scammer tak masuk tu bagi semua. Kita aku nak tanya satu benda lah macam bila dah masuk SEM 2 kan korang ada tak regret time SEM 1 yang korang tak nak ulang dah untuk SEM 2? Tak lah, basically macam dia pada menyesal dekat SEM 1 is like benda menyesal time SEM 1 dulu macam tak beranikan diri approach to people. Ni sebab time SEM 1 macam most of the time cik dah lah awal-awal tiba time masuk ni lah macam selalu lonely lah tapi you so lonely kau lumet tapi tu je lah macam Dia ni saya cakap tak belajar mat tu betul tak sencapai pada dah boleh sebab mula kan ada finance tapi finance punya requirement is ada requirement wajib and that is maths kena B+. Dia dah bagi macam misal lah tapi bila fikir balik bila ambil SEM 2 ni elective finance saya macam okay tak nak lah finance tak boleh finance memang tak boleh sebenarnya ada regret? Time SEM 1 I don't think macam aku tak ada kot regret aku tanya tu sebab everything kalau macam ada masalah just aku macam tak kisah masalah tu let it go man macam tu lah tapi macam aku lagi menyesal lah masa SEM 2 sebenarnya terbalik menyesal dekat SEM 2 lah sebab aku ambil elective finance so tapi susah gila I tak macam finance kan kira-kira macam duit kan kira duit macam biasa lah kan pasal stock market semua kan and ya Allah saya dia pun tak saya elective lagi susah daripada manager tau itu masalah dia itu problem dia tu sebenarnya itulah regret Bukan ada regret? Regret, saya rasa SEM 1 sangat susah sebab bukan sebab apa tau tapi macam for math punya subjek kebanyakannya yang admat punya syllabus tau. susah gila Saya tak ambil admat dan sekolah. sama Lepas tu macam untuk belajar semua balik macam susah ni tu. Lepas tu tapi masuk SEM 2 macam asik. So sebab macam ada subjek yang saya minat. Ada 2 subjek lah untuk bergerak, contemporary dance dan saya ambil elective asas tari Melayu. dia seorang je tau ambil asal Dia orang 30 macam dance and social dia seorang je satu Cuy, aku seorang cuy dalam tu. Saya kelas untuk macam tu. Macam tu kita orang minta FSP lah. One by one lah. One by one. Tapi macam yang senangnya sebab macam semua talent tu saya belajar sekejap je and relax. Sangat relax. And tu tak bebankan sangat pun yang elective tu. So, ya. Tu lecturer. Kira lecturer kan? Lecturer Lecturer degree Cik As. Siapa tu Cik As? Ya, dia fellow tu.
sekarang kan kita dah masuk ke dalam end of second week of puasa kan. Ya, aku nak tanya korang sekarang ni macam mana puasa? No. Memang kita pun nak cuti. Tak ada cuti Ada cuti. Macam mana korang prepare untuk sahur semua? Korang puasa korang buat apa? Macam korang rutin dekat sekolah korang bawa sampai sini ke tak? Kat sini yang counter shop yang sahur kan, kadang-kadang kita orang sahur awal. Sebab esoknya kita orang tak nak bangun. Ya. Ni like preparation puasa tu macam tu je lah. Sebab Aiman jenis yang tak makan breakfast, terus brunch. So memang kalau tak ada sahur tu macam dah biasa. Faham tak? Bersekolah menengah lagi. Sebab kita pula bangun lambat, lepas tu kena marah dengan warden. Mama semua! Kita. So tak dapat lah sahur. So kat sini pun kadang-kadang kita sahur pun pukul 12. Lepas ni saya nak sahur. Lepas ni nak sahur. Lepas ni kita sahur. Gigi dua. Lepas ni kita nak sahur. So ni tu lah. Alhamdulillah tarawih masih full lagi lah. Alhamdulillah. Sama-sama. Korang semua sebenarnya dulu I mean extrovert ke introvert? Oh, it's so hard. So it's really so hard. Saya ambivert. Macam bila first meet dengan orang tak cakap pun. Kalau cakap pun macam suka-suka. Jadi macam Macam dengan Rudy dia lah. macam tak pandang muka macam okay. Macam dengan Tapi Rudy bila dia dah once rapat dengan someone or circle tu macam diorang boleh tengok lah side lain. Macam tu. Okay, kalau Zaza For me lah kan, I think I'm introvert lah. I know. Tak lah, sumpah. Tak, bila macam kalau borak dengan strangers ke, macam memang aku tak nak approach orang. Macam itu sebab tak tahulah. Aku approach orang dulu. Ya weh, macam jarang aku nak approach orang. Sebab bila kalau aku nak approach, aku tak tahu nak cakap apa. Macam, hai, nama awak apa? Okay dah, hilang. Tapi betul lah sebab macam lain kalau kita macam tak ada benda in common dengan kau, aku memang petak dah cakap apa dengan kau. Macam bila kalau buka cerita pasal dah kau awkward. Kau macam tu. Maksud bila orang cakap macam bila aku cakap aku introvert, orang semua macam ya ke? Macam I mean like sebab kita dah berkawan, kenapa aku nak mahu dengan korang? Itu macam aku akan jadi extrovert dengan circle sendiri lah. Macam aku ambivert. Aku macam dia. Aku introvert campur introvert ambivert lah. So aku kadang-kadang aku tak pernah, aku selalu nak approach orang for the first time. Aku orang yang first approach aku pun Aini Balkis. Dia yang approach aku dulu. So dia lah budak sosial yang kawan sosial aku yang pertama. Itu aku kenal. Faham tak? Macam kalau aku pun aku tak reti borak dengan orang. Faham tak sebenarnya? Aku tak reti borak dengan orang. Dengan budak-budak fizikal pun aku macam tak ramai kenal. Dengan ilmu borak. Aku tak reti borak dengan orang yang sebenarnya. So aku ambivert sebenarnya. Macam tu lah. Jadi Din, Sama saya ambivert. Kau sama ni? Tak lah, ambivert. Tak ramai kawan. Same boy je kau. Macam orang cakap lah, kalau dalam circle sendiri, mulalah dia punya extrovert dia keluar macam gila-gila punya lah. Tapi kalau dengan orang yang macam baru kenal ke ataupun macam cakap pun jarang, macam tak tahu cakap apa, Sami. Aku macam apa lah dengan dia. Sebenarnya aku pun ramai tengok aku dulu tau. Tapi aku tak kenal pun orang. Semua ni dia budak sosial. Selalu pun aku orang. chill. Dulu macam Agasha dengan itu pun selalu tengok aku dulu. Dia tengok aku dulu. Tak. Dan macam first datang sini macam kita lepak dengan schoolmate dulu je yang kita dah kenal kan. So macam first orang yang saya kenal yang bukan schoolmate is orang pelas schoolmate satu. Kita jalan pergi sama-sama. Ya, dia selalu lambat di kelas. So, Kita macam tu. Shout out to SC tu.
Shout out to SB1 guys. DY. SB1 ya. Aku ingat lagi weh, kita orang punya first interaction. Unity. Sumpah awkward. Time tu kelas English. Macam aku tak duduk seorang kan. Lepas tu kau duduk sebelah aku. Macam hai. Gitu je. So, Macam mana tiba-tiba boleh dapat? Dia apa turning point dia? Sebenarnya mostly kalau orang rampai, kau tak ingat pun bila orang tak rampai. Dia macam tiba-tiba nak. Macam kita orang pun tak tahu bila kita orang Oh, rampai. Dia macam Kau aku selalu dapat ajak dengan aku naik sapu. Ha. Tak, dia macam selalu ajak naik sapu sama-sama macam check tiba-tiba. Jom turun. Aku ada sapu. Lepas tu, tapi first yang kau tak kisah cepat. Aku balik dah. Dia macam mana ada rapat yang ada dengan itu kan? Tak pernah Tapi buat sebab dengan dia ni dulu. Kalau rapat, sebab bila rapat dengan Megat pula nombor Zahri. So macam kena lah. Kau dia takkan nak macam kita jalan bertiga, okay aku cakap dengan Megat je, Megat cakap dengan Zahri dengan ni. Lepas tu Zahri cakap dengan Megat. So macam interaksi aku dengan Zahri tak ada lah. So memang kena ni lah. Dulu pula, baik dulu sekolah aku dah masuk sini dulu. Kita kan budak YTP masuk lambat. So waktu yang SKP, sekolah aku ada kenal kat Isnur. Macam dia cakap, Isnur ni macam kau dulu waktu sekolah menengah. Macam Untuk bila aku macam first aku jumpa Isnur is waktu naik tangga. Waktu aku datang. Lepas tu aku macam oh ni Isnur. Mula okay, jujur lah kan. Mula saya aku macam oh ni Isnur. Macam sama ke aku dengan dia waktu sekolah. Bila saya tu macam tak suka sangat. You judging. Judging. Tapi bila saya dah dapat ni, nampak dah sama. Korang okay. Sila sini. Ya, sekarang lepas ni macam mana korang punya studies? Kau? Oi, dari dulu lagi terabuk. Jangan lagi yang So korang semua dah siap ke? Atau banyak misal? Jangan. Humanity paling relax tu. Like, relax gila. So yang korang ingat nanti ni. Kalau humanity guys, masuk humanity tak ada pun tutorial. Serius, psikologi tak ada tutorial, sosiologi tak ada tutorial, writing skill je ada. Itu pun buat group, so tak rasa sangat. So masuklah humanity, business banyak video Dia buat. sikit lah. Dia macam satu subjek tu. Ini bukanlah nak Jadi aku boleh promote juga dekat budak-budak yang nak apply UP ni. dia macam Apply lah. Try lah satu. Orang try dulu. Kau macam tadi keluar lah. Kata IPG siap-siap. IPG. tutorial business tu banyak lah sebenarnya. Lagi-lagi kalau nak tak nak cakap. Okey ni. Takutlah. Marketing ni. Marketing. So marketing tutorial dia bukan jawab soalan tapi buat media presentation setiap minggu. So lagi 2 minggu je kena buat. Masa tak ada dah. Semasa tak ada. Tapi kena buat rumah. Lalu ada juga dengan Zaza. Semua Cuba tengok. yang sini kita orang macam ni. Oh, tu. Kita orang baru-baru ni pergi trip. Trip tu? Kita pergi interview one of the toko in sini visual. Lepas tu kita orang buat cup cawan tu kita orang painting. Best gila. Best gila. Lepas tu kita orang pergi dekat Lila. Satu Badan Seni Negara dengan satu lagi Pantau Iraga. Syarat Pantau Iraga. Pantau Iraga tu best gila. Tapi korang buat apa je dekat keluar tu? Yang mana? Oh, Jalan je kan? Dah jalan je? tak ada jalan-jalan tak. Ada dah cukup tahu mesti korang buat apa je lah benda kan? After that kita orang kan interview. Lepas tu kita orang kena cari one of karya and kita orang kena buat report. Oh wow. Like karya apa-apa je? Karya yang dalam tu lah. Oh ya kan? Susah lah. Ya, tapi yang lawatan semua tu part of the outline kan.
Ya. Part of the outline. Masuk sini guys. Masuk sini. Korang masuk Penuh ke sini, guys. Jangan. Kita tak masuk. Masuk je. Masuk je kat sana, masuk. Sebab macam Semua pergi Semua masuk je. Okay guys, so nampak ni macam Weh no. Hai. so yeah, but nampak ni kita dah banyak sangat yang big. So, ada kata-kata terakhir tak? Siapa nak start dulu? Iznan. Terus melangkah, anda bisa libat. Masuk science social. Untuk asas ini, untuk the next yang nak masuk asas ni, korang prepare yourself, just ambil mana yang korang betul-betul minat and korang rasa korang boleh sambung. Ya. Okay, for you guys yang akan datang pada tahun ini, jangan main-main. Dia dah ada kan? Jangan lupa nak cakap. Okay, korang buatlah kawan sebanyak mana yang mungkin. Tapi, iya. Cherish the moment. Cherish the moment. Lepas bijak. Kita ni So untuk anggaran terakhir untuk pelajar stasi yang next, macam tadi cakap, pilihlah yang betul-betul, janganlah ikut kata orang. Kalau korang rasa korang boleh buat, ambil. Kalau tak boleh, jangan. And satu lagi, pada UM, tolong buat netball lagi. Masuk basketball. Okay guys, itu sahaja daripada kami. Jangan lupa untuk subscribe to subscribe to KK5UM. Follow us on IG. Follow IG KK5. Follow TikTok. Follow TikTok Borak-Borak Diary. And once kita dah upload tu, make sure to comment, like, share, Copy link. copy link, Stream post, stream follow our stream, follow, Kasih Like, mana review. Turn on bell notification. jangan dislike, Jangan dislike. Jangan report. Okay, itu sahaja daripada kami, and see you guys next time. It's a